Dan kita juga kena beri kredit sikit lah kepada Perdana Menteri kita yang sangat-sangat berani memberikan pandangan yang lantang dalam membela saudara kita di Palestin. Mungkin kita ada sedikit perbezaan dalam isu-isu yang lain. Mungkin ada pandangan-pandangan beliau dalam isu politik yang mungkin kita tak setuju, tapi dalam isu ketegasan beliau dalam Palestin, dalam mempertahankan hak orang Palestin, sepatutnya kita berikan kredit lah, kita berikan sedikit pujian. Dan saya mengajak pada semua lah supaya dalam isu Palestin ni kita letak tepi sekejap lambang-lambang politik kepartian kita dan kita bersatu atas dasar yang kita sama. Berdiri di belakang kepimpinan. Kita berdiri di atas kepimpinan yang membela orang Palestin. Walaupun mungkin di luar mungkin kita rasa macam aku tak undi dia, macam mana dia boleh naik jadi Perdana Menteri aku. Tapi dia telah menjadi Perdana Menteri kita, dia pemimpin kita, dan apabila dia mengeluarkan kenyataan yang kita rasa kita bangga kerana tak ramai pemimpin-pemimpin Muslim di luar sana yang berani untuk menyatakan pendirian bersama dengan Palestin di hadapan pemimpin Barat. Ya, di hadapan pemimpin Barat. Di hadapan pemimpin Barat. Dan ini satu pendirian yang kita rasa kena beri kredit dan kita kena sokong dan kita kena doakan agar inilah pendirian setiap daripada pemimpin rakyat Malaysia. Apabila mereka dilantik jadi Perdana Menteri, mereka harus menggunakan pendekatan berani dan tegas. Bukan kerana kita suka keganasan, tapi kerana kita nak hentikan keganasan. Kerana kadang-kadang company yang besar-besar pun, semalam saya kebetulan ada iftar di jemputan. Kebetulan semalam saya di Putrajaya. Jalan balik tu nak dijemput iftar lah oleh satu orang korporat. Dan dia bertemu dengan satu company yang orang kata apa, selalu dipalitkan dengan Israel ni. Apabila dia cadangkan supaya dia sebutlah, dia kata kenapa bersama. Dia kata tak, kami tak bersama, kami menentang keganasan. Dia buatlah satu statement, kata kita menentang genocide dan yang dilakukan oleh Israel. Dia kata yang dilakukan oleh Israel tu dia tak mau letak. Dia hanya sampai tentang keganasan saja. Punya takut. Maksudnya ada company-company yang memang sebenarnya sangat takut dengan Israel. Walaupun kalau ikutkan Israel tu population dia banyak aje kan. Tak sampai pun 10 juta kan, 5 juta kalau tak silap penduduk dia. Sikit je. Tapi mereka ini selamat dan mereka ini selesa sebab apa? Sebab ada Mesir yang secara tidak langsung telah membantu supaya mereka ini dapat hidup selesa. Bantuan nak masuk ke Palestin, bantuan kemanusiaan bukannya senjata pun disekat sehingga busuk dan sebagainya. Sedangkan umat Islam itu seperti bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha kan. Seperti bangunan yang menguat sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kita rasa semua agamawan di Mesir itu menghafal hadis-hadis itu dan memahami hadis-hadis itu. Tapi pada praktikal itu duka cita. Duka cita kita. Kita melihat tak ada pengamalan. Semualah negara Arab yang berada di sekitar itu, bukan kita Mesir sajalah. Bukan Mesir saja, termasuk negara yang lain juga. Arab Saudinya, Jordan. Cuma kebetulan Mesir ni pintu masuk. Ya, dia direct. Dan pernah dibuka masa Mursi. Saya pernah masuk ke Gaza masa Mursi. Mursi memang, tapi duka cita Mursi itu mereka hukum mati. Kan? Dan telah dihukum. Itu juga ada fatwa agamawan yang terlibat. Cuma tadi kenyataan Mak Perdana Menteri, yalah sebahagian orang mereka tak mau lihat ini. Saya tidak ada pun kecenderungan nak memuji mana-mana Perdana Menteri kerana saya tak ada kepentingan dan saya tidak ada sebalang kebimbangan untuk mengkritik mana-mana Perdana Menteri sebelum ini pun ataupun siapa-siapa saja. Tapi untuk wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kita mengurangkan hak-hak orang. Untuk membuat kenyataan seperti yang dibuat oleh Yang Maha Perdana Menteri baru ni di hadapan negara barat yang seperti itu, in front of negara-negara yang seperti itu, bukanlah mudah. Sembang di kedai boleh, sembang di masjid pun boleh. Tapi orang politik ada environment mereka sendiri, ada keperluan politik mereka sendiri, ada support politik yang mereka perlu sendiri. Tetapi kalau dalam konteks yang seperti itu, buat kenyataan yang seperti itu, bagi saya kita patut membuat satu penghormatan dan pujian. Bukan it's not because of the political background ke apa, tetapi isu tu kita kena bersama. Kerana itu satu mempertahankan umat. Jadi kita sukar membaca kecenderungan politik panel-panel pada petang ini. Tapi isu Palestin ini isu umat Islam. Macam isu kalimah Allah pun kita politik gaya bebas. Dan itulah maksudnya kita political kita political blind. Maksudnya kita tak tengok siapa yang cakap.
kita tengok apa yang dia cakap kan. Maksudnya kalau apa yang dia cakap tu baik, maka kita sokonglah. Tapi kalau apa yang disebut tu tak baik, maka kita berilah teguran. Taklah bermakna bila kita beri teguran tu kita benci, tak. Tapi kita rasa kita tak setuju, itu saja. Okey Datuk, balik kepada tajuk